Dan untuk waktu ini seperti mana dijanjikan, kita akan berbicara tentang situasi semasa derma darah bersama-sama tetamu kita pada waktu ini yang sudah pun bersedia untuk kita bercakap tentang situasi ini bersama dengan Dr. Nuryati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat manis baju merah jambu. Merah jambu sama. Pasangan Rihani. Berjanji malam. Berjanji. Jangan tak tahu kita berjanji nanti. Okey, baik. Doktor, kita tahu bahawasanya pandemik COVID-19 sedang melanda negara sekali lagi untuk gelombang yang ketiga. Jadi pastinya bekalan darah juga terkesannya dengan pandemik ini. Dan boleh kita kongsikan sedikit daripada kemas kini yang sebelum ini dalam siaran Sahabat Malaysia, bagaimana situasi yang terkini, Doktor? Baik, terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang pada kami untuk bersiaran pagi ini. Dan ini satu orang kata sangat pentinglah bagi kami untuk menyampaikan maklumat juga kepada masyarakat di luar sana. Jadi antara cabaran yang paling penting yang kami hadapi sekarang adalah untuk memastikan bekalan darah mencukupi sepanjang masa. Dan kita ketahui seperti yang sebelum ini, apabila ada terdapat gelombang jangkitan COVID ni, pendermaan juga menurun secara mendadak. Dan antara sebabnya adalah terdapat pelbagai penganjur kempen derma darah yang perlu membatalkan kempen derma darah mereka. Contohnya 1 bulan sebelum ni kita perlu mendapatkan lebih kurang 15 hingga 17 ribu beg darah di Pusat Darah Negara sahaja. Ya, jadi apabila dan 80% daripada bekalan kita adalah kita dapati daripada kempen-kempen derma darah bergerak. Turun padang. Turun padang lah sebab kita nak memudahkan penderma darah kita. 80%. Jadi apabila terdapat banyak kempen-kempen yang dibatalkan, dan kita juga faham kenapa penganjur kita membatalkan, bukannya sebab mereka takut sahaja, tapi mungkin ada kekangan untuk memastikan penjarakan sosial ataupun mungkin staf mereka sendiri dah bekerja daripada rumah. Jadi kalau buat pun tak ada orang nak datang, tak ada orang nak uruskan, tak ada orang datang. Jadi ada sebab-sebab penganjur kita berbuat demikian. Dan masih juga ada penganjur-penganjur yang masih meneruskan kempen derma darah. Jadi dengannya demikian, kami perlu menyampaikan kepada masyarakat dan terutamanya penderma-penderma kita dan bakal-bakal penderma lah kita harap untuk datang juga ke pusat-pusat pendermaan darah statik di Pusat Darah Negara dan juga di seluruh tabung-tabung darah di negara kita untuk menderma seperti biasa. Perkhidmatan ni merupakan satu perkhidmatan kesihatan, ianya perkhidmatan esensial Jadi masih beroperasi seperti biasa semasa PKP, sama ada PKP B atau PKPD, kita masih mengadakan kempen derma darah dan pada masa yang sama kita perlu memastikan lokasi dan proses pendermaan darah itu selamat bagi penderma darah kita juga. Jadi itulah cabaran kita buat masa ni. Jadi doktor, maaf, bagaimana ia boleh disesuaikan dengan norma baharu? Kerana mungkin ada kalangan penderma yang takut dengan jangkitan COVID-19. Ada sesetengah, ada yang saya baca timbul sampai tanggapan bahawa COVID menular menerusi darah dan sebagainya. Penjelasan mengenai itu, doktor? Ya, COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem respiratory seperti yang dikongsi oleh doktor pakar kecemasan tadi kan. Dia menyerang sistem respiratory dan sehingga kini di seluruh dunia tidak ada lagi kes yang menunjukkan ianya disebar melalui darah. Belum ada lagi, memang tak ada lagi buat masa ni. Jadi apa yang kita perlu pastikan bagi penderma darah kita adalah kita hanya meminta mereka yang benar-benar sihat, tak ada gejala langsung, tak ada demam, tak ada selsema dan tidak mempunyai risiko, contohnya baru pergi orang kata tempat-tempat red zone ke berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi. Satu lagi yang menjaga keluarga, ahli keluarga yang under surveillance ke ataupun yang mempunyai infeksi sebelum ni, semua tu kita minta mereka tangguhkan. Kalau ada risiko-risiko sebegitu, tangguhkan dulu Dan kita juga sebenarnya di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah yang lain sebelum ini pun kita memang ada SOP kita sebab kita menghasilkan satu produk terapeutik, satu ubatan, macam satu ubatan. Jadi kita perlu mematuhi standard-standard tertentu SOP memang dah ada. Jadi sekarang kita tambah
tingkatkan lagi untuk sesuaikan dengan Norma baharu, COVID-19. ya. Contohnya sebelum seseorang itu boleh menderma darah, kita memula sekali kita buat saringan awal. Tanya, kita cek temperature, kita tanya sejarah perjalanan, keadaan semasa, ya. Dan kemudiannya apabila mereka telah mendaftar dan mereka telah mengadakan ujian-ujian dan kita telah mengisi borang pendermaan darah, masih lagi disaring dengan petugas yang bertugaslah, sama ada jururawat ataupun pegawai perubatan, dan kita akan tanya balik semula risiko-risiko mereka, ya. Dan sepanjang itu juga kita meminta untuk penderma kita memakai mask, pelitup muka, mengamalkan hand hygiene. Jadi kita pastikannya terdapat hand sanitizer lah untuk penderma juga gunakan sepanjang proses tersebut, dan kami juga menjalankan penjarakan fizikal antara katil penderma dengan katil yang lagi satu. Staf kita memang perlu memakai pelitup muka, glove dan sebagainya. Dan apabila satu penderma telah menderma, kita akan bersihkan katil tersebut untuk melakukan disinfection supaya orang kata kita rendahkan lagi risiko. Ya. Okey, SOP tu pastinya telah dipatuhi, dan yang cuma kita risaukan adalah di kawasan-kawasan di mana PKPD diperketatkan. Contohnya masa seperti di Kedah, di Sabah dan juga beberapa lokasi yang lain. Dan maknanya orang tak boleh nak keluar juga untuk menderma darah. Jadi bagaimana situasi ini dapat ditangani dan juga perancangan daripada PDN sendiri? Ya, bagi di kawasan-kawasan PKPD, ya, dan juga sekarang di Pusat Darah Negara, apa yang kita cuba bantu bagi penderma-penderma kita yang sihat, ya, untuk datang menderma, kita siapkan slip perjalanan. Jadi mereka boleh download daripada website kami dan seterusnya isi, dan apabila mereka nak datang menderma darah, mereka boleh tunjukkan slip temujanji tersebut. Jadi alhamdulillah, ya, semasa gelombang yang kedua dan sehingga sekarang kita telah mendapat kerjasama yang baik daripada tentera, polis dan sebagainya bagi membenarkan penderma kita datang. Itu satu perkara yang kita buat untuk memudahkan penderma kita datang, dan kita juga adakan kempen-kempen derma darah berdekatan dengan komuniti lah supaya memudahkan. Tapi itulah kadang-kadang penganjur pula tak nak, kan. Contoh di Pusat Darah Negara, kita juga menyatakan pada penderma darah, sekiranya ada antara mereka yang tidak mempunyai kenderaan yang berdekatan dengan lokasi kami pun boleh pergi ambil mereka lah, ya, untuk bawa ke Pusat Darah Negara. Kita juga mempunyai bas pendermaan, ya, dan di mana dalam bas tu orang boleh menderma darah, kita pun boleh bawa tu ke komuniti. Sekiranya ada orang kata quorum 10 orang, 15 orang, kan, kita bolehlah menderma. Tapi pada masa yang sama, ya, memang sebenarnya Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah lain sentiasa berada di dalam kesiapsiagaan. Kita suka menyimpan dalam stok darah untuk seminggu dan sebagainya, dan kita juga bekerjasama sebagai satu rangkaian. Sekiranya satu tempat, contoh di Kedah ataupun di Sabah, ya, mengalami masalah kekurangan orang datang menderma, jadi tabung-tabung darah lain perlu membantulah. Kita nak pastikan pesakit yang memerlukan darah mendapat bekalan darah ini. Jadi bila Kedah ada masalah, okey, Pusat Darah Negara bantu. Okey, dan contohnya di Kedah kami telah membekalkan lebih kurang 1,400 beg darah merah dan 500 lebih plasma platelet, ya, untuk kegunaan pesakit di sana semasa awal PKPD dahulu, ya. Dan di Sabah juga, ya, banyak tabung-tabung darah bekerjasama sama-sama kita hantarkan bekalan sehingga mereka boleh orang kata pendermaan darah di kawasan tersebut boleh menampung keperluan mereka. Tapi sekarang ni bila dia telah menjadi gelombang ketiga, banyak negeri terlibat, dan kegusaran masyarakat di luar pun kita fahami, dan itu yang menjadikan stok bekalan darah
menurun. Sekarang ini tadi doktor ada katakan keperluan sebelum ini 15,000 hingga 17,000 Di pusat darah di negara. pusat negara. Itu sebulan ataupun setahun? Sebulan. Sekarang ini situasinya bagaimana? Buat masa ni, kalau kita tengok daripada minggu lepas ya, telah terdapat dalam 30% penurunan, 30 hingga 40%. Dan kita sebab buat masa ni memang kita menggunakan stok yang kita memang sentiasa ada. Tapi bila kita dah guna stok kita sebab pendermaan kurang, keperluan sama. Jadinya balance antara tidak supply dengan demand tu kan tak sama. Jadi apabila kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita risaulah bekalan tu akan lebih menurun. Kalau di Klang Valley ni, kalau di Lembah Klang ni, kita perlukan lebih kurang 500 penderma sehari. Kalau di seluruh negara kita perlukan 2,000 pendermaan sehari. Sekarang ini dalam berapa puratanya sehari? Di pusat darah negara lebih kurang dalam 300, 200 ya. Tapi sebab kita ada stok sebelum ni, jadi kita boleh tampung lah. Lagi. Jadi memang buat masa ni stok kami pun memang masih ada. Jangan risaukanlah kata kosong langsung. Tidak. Tapi kena replenish lah, kena ganti balik. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa PDN dah tahu macam ni, kenapa tak stok sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan? Sebenarnya darah ni pun ada tarikh. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Dan apabila darah ni disimpan lama, terdapat orang kata perubahan kepada darah tu sendiri. Jadi kita perlu seboleh-bolehnya dapat darah yang fresh. Baik doktor, kalau kita tengok di visual tadi, okey, mana kalau kita lihat dalam banyak-banyak jenis darah, B yang paling kata kurang, paling kurang sekali. Disebabkan golongan penderma itu tidak ramai dalam kalangan mereka yang punya darah B, ataupun macam mana situasinya sebenarnya? Ya, ini sebenarnya antara cabaran kami. Satu, keperluan tu luar jangka. Kita tak boleh nak predik sangat siapa yang akan datang, kumpulan apa yang akan memerlukan darah, dan siapa penderma, kumpulan apa daripada penderma. Tapi biasanya kalau semua kita mengambil tanggungjawab ini untuk menderma darah, kita dapat balance lah ya kumpulan-kumpulan darah ni. Sebab dalam masyarakat kita, dari segi kumpulan ABO ya, untuk kumpulan darah O terdapat 45% daripada masyarakat kita berkumpulan darah O. A dan B lebih kurang dalam 25 hingga 27%. AB yang paling kurang lah dalam 5% sahaja. Jadi dan pesakit pun mempunyai kumpulan darah yang sama. Tetapi akan terjadi perkara sebegini apabila contoh penggunaan darah tinggi di kalangan pesakit kumpulan darah B. Jadi sebab tu kita minta mereka-mereka yang ketahui mereka ni kumpulan darah B, sila datanglah derma jugalah. Kita ada pun universal donor and universal receiver yang boleh juga membantu walaupun AB itu tidak ada. Cuma doktor, untuk saya sebenarnya belum pernah berderma darah sebab saya takut. Dan cuma yang lagi satu masalah yang saya alami, mungkin ada juga ramai yang alami adalah saya tak tahu saya kategori darah apa. Adakah nanti kalau saya nak menderma darah akan diuji dahulu saya kategori mana, bagaimana doktor? Ya, kita buat 2 kali sebenarnya. Jadi apabila seseorang menderma darah, dan ini juga satu soalan yang sangat baik yang saya perlu tekankan ya. Prinsip kami di tabung-tabung darah dan di pusat darah negara sendiri ialah kita nak memastikan darah itu selamat untuk pesakit dan pendermaan darah itu selamat untuk penderma darah. Kita nak jaga dua-dua, pesakit dan penderma darah. Jadi untuk penderma darah ni kita akan tanya banyak soalannya. Kita akan cek berat badan cukup ke tidak ya. Satu lagi kita akan cek kandungan hemoglobin dalam darah. Cukup ke tidak. Kita tak nak pula sebab kita kekurangan darah kita ambil je siapa-siapa. Tak boleh kan. Kita kena jaga juga penderma darah kita. Jaga dari segi COVID, jaga dari segi pendermaan darah itu sendiri kan. Jadi mereka yang layak sahaja yang kita benarkan untuk menderma, dan kita juga melakukan ujian darah untuk mengetahui kumpulan darah. Tapi buat masa ni semua kita nak bukan saja B, O pun. Kalau sekarang ni O ni ialah universal donor.
mana. Kalau semua orang pakai darah O, nanti darah O pula kurang. Jadi kita nak minta semua datang untuk menderma. Jadi pastinya selamat, insya-Allah SOP bagi mereka yang akan menderma dan yang akan menerima darah tersebut. Jadi anda boleh terus menderma seperti biasa dan dapatkan informasi lanjut melalui laman Saung PDN sendiri ya, dan anda boleh pergi sebab kita tahu semuanya selamat insya-Allah, dan darah-darah itu juga akan dipastikan diselia dengan selamat juga. Okey, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Nuriyati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara bersama kita pada waktu ini. Okey, jadi jangan tunggu lama-lama. Segeralah kita lepas ni terus pergi. Terus pergi ya, Fani. Balik Ampang lalu kan. Saya tak lepas. Okey, baik. Untuk waktu ini hari kita nak ke Terengganu pula. Rakan kita di sana Nur Azila Matsani akan berkongsi mengenai simulasi